Jika Malaysia, kami terima. Perkongsian Arktik Greenland dan Malaysia. Jika Malaysia, kami bersetuju. Kerajaan Denmark mengumumkannya secara rasmi. Presiden Trump yang mengancam Greenland dengan mengerahkan pasukan tentara telah menarik balik ugutannya 2/17 juta kilometers. Jantung Arktik yang menyimpan 38,6 juta tan unsur nadir bumi. Amerika dan China memandang dengan mata yang bernyala-nyala. Namun, Denmark memilih Malaysia, bukan Amerika maupun China. Seluruh dunia kehairanan, mengapa Malaysia? Jawabannya menyembunyikan kebenaran mengejutkan yang Amerika sendiri tidak tahu. Saya akan mendedahkan kisah penuhnya sekarang. Sebelum bermula, sila berikan like, subscribe, dan komen teruskan Malaysia untuk menyokong kami. Saya, Niels Hansen, pengarah Agensi Pembangunan Sumber Arktik Denmark, telah melalui pelbagai krisis sepanjang 32 tahun berkhidmat di Agensi Tenaga Denmark. Namun, tiada pagi yang membuat jantung saya terasa hampir berhenti seperti pada hari itu. Pada pukul 6 pagi, 12 pegawai kanan berkumpul dalam mesyuarat tergempar di bilik mesyuarat tingkat 7 ibu pejabat agensi tenaga di Copenhagen. Wajah semua pucat lesi. Mereka yang biasanya bersalaman sambil menikmati kopi pagi, hari ini sukar untuk membuka mulut. Saya Niels Hansen, pengarah Agensi Pembangunan Sumber Arktik. Saya telah duduk di kerusi ini selama 18 tahun, tetapi tidak pernah merasai suasana seperti ini. Semua orang pasti sudah melihat, tetapi mari kita sahkan sekali lagi. Erik Rasmussen, penolong ketua setiausaha, mengambil alat kawalan jauh, tangannya kelihatan gemetar sedikit. Skrin memaparkan berita Amerika. Wajah Presiden Trump terpampang besar. Greenland adalah mutlak penting untuk keselamatan negara Amerika. Kami berhasrat untuk menguasainya, dan jika perlu, kami meletakkan semua pilihan di atas meja. Semua pilihan, tiada, siapa yang tidak faham maksud kata-kata itu. Ia merangkumi campur tangan ketenteraan. Gila, benar-benar gila. Seseorang berbisik. Beliau mengancam untuk mengerahkan tentara terhadap sekutu, namun beliau belum secara langsung menyebut tindakan ketenteraan, kata Rasmussen, tetapi suaranya sendiri tidak meyakinkan. Tetapi jurucakap Rumah Putih berkata mereka tidak menolak pilihan ketenteraan. Ini adalah ancaman tersirat, kata saya. Kesunyian yang berat menyelubungi bilik. Saya memandang keluar tingkap, langit Copenhagen pada bulan Januari masih gelap. Seolah-olah meramalkan ribut yang bakal melanda. Perdana Menteri telah mengeluarkan kenyataan rasmi, kata Rasmussen, menukar slide. Ia adalah rakaman sidang media Perdana Menteri Mette Frederiksen. Greenland bukan untuk dijual. Ia adalah sebahagian daripada kerajaan Denmark, dan kehendak penduduk Greenland adalah yang paling penting. Kami tidak akan tunduk kepada sebarang tekanan luar. Ia sepatutnya menjadi saat untuk tepukan, tetapi tiada siapa yang bertepuk tangan. Kerana kami semua tahu, kata-kata sahaja tidak akan menghentikan Amerika. Pengarah Hansen, ketua setiausaha memanggil saya. Sila jelaskan keadaan sumber Greenland sekarang. Saya perlahan-lahan berdiri. Dokumen di tangan terasa berat. Greenland mempunyai keluasan 2/17 juta kilometer vari, kira-kira 6 kali ganda saiz Denmark. Peta Greenland muncul di skrin. Sebuah daratan putih gergasi terapung di tengah lautan Arktik. Tetapi nilai sebenar terletak di bawah tanah, bukan di atasnya. Saya beralih ke slide seterusnya. 38,6 juta tan unsur nadir bumi. Ini adalah jumlah yang standing dengan keseluruhan rizab Cina. Bilik mesyuarat menjadi riuh, 38,6 juta tan. Ya, selain itu 21 juta tan nikel, uranium, dan 25 daripada 34 mineral kritikal yang ditetapkan oleh Kesatuan Eropa tersimpan di Greenland. Saya menarik nafas dan menyambung. Yang paling penting ialah unsur nadir bumi berat. Ia penting untuk motor kereta elektrik, sistem panduan peluru berpandu, dan turbin angin. Tetapi pada masa ini, lebih 90% bekalan dunia dikuasai oleh China. Sebab itulah, Amerika terdesak. Seseorang berkata dengan nada menyindir. Betul, bagi Presiden Trump, Greenland bukan sekadar tanah. Ia adalah satu-satunya jalan keluar untuk melepaskan diri daripada dominasi UNB China. Saya menukar ke slide terakhir. Dan satu lagi, laluan Laut Arktik.
Garisan merah dilukis pada peta. Disebabkan perubahan iklim, ais Arktik mencair, membuka laluan baru. Perjalanan dari Eropa ke Asia melalui terusan Suez mengambil masa 40 hari. Tetapi dengan menggunakan laluan Arktik, ia dipendekkan kepada 23 hari. Pendek 40%? Ya, ini adalah revolusi logistik. Dan Greenland adalah pengawal gerbang laluan itu. Bilik mesyuarat kembali senyap. Semua orang sedar. Mengapa Presiden Trump begitu obses? Greenland bukan sekadar bongkah ais. Ia adalah hub strategik dalam perang sumber dan perang logistik abad ke-21. Masalahnya, kata saya sambil meletakkan dokumen itu, bukan hanya Amerika yang menginginkannya. China juga? Ya. Dan juga Rusia. 3 kapal penyelidikan China dan 2 kapal pengesan Rusia sedang berkeliaran di sekitar Greenland sekarang. Wajah penolong ketua setiausaha Rasmussen menjadi lebih keruh. Sebab itu Amerika tergesa-gesa. Mereka takut akan dirampas oleh China jika terlambat. Tepat. Bagi Presiden Trump tiada masa. Sebab itu beliau mengancam kesunyian kembali. Hari mula cerah di luar tingkap, tetapi tiada siapa yang menyambut cahaya itu. Kami terasa seperti bidak di papan catur kuasa besar, tempat di mana Amerika ingin, China mengintai, dan Rusia menunggu peluang. Di tengah-tengah itu adalah Denmark. Apa yang boleh kita lakukan? Seorang pegawai muda bertanya. Suaranya bercampur marah dan takut. Jika Amerika benar-benar datang, bolehkah kita pertahankan? Tiada siapa yang dapat menjawab, karena jawabannya jelas. Menghalang Amerika dengan tentara Denmark? Itu mustahil. Bagaimana jika kita merayu kepada Pakatan Ketenteraan? Amerika adalah ketua pakatan. Siapa yang berani menentang Amerika? Kesatuan Eropa? Sama juga dengan EU. Tiada negara yang mahu konfrontasi langsung dengan Amerika. Perbualan terus menuju ke arah yang lebih terdesak. Sepanjang 32 tahun kerjaya, saya telah menguruskan banyak rundingan. Tetapi ini adalah kali pertama saya merasa benar-benar terperangkap. Pada masa itu, Rasmussen membuka mulut. Hanya ada satu cara, semua mata tertumpu kepadanya. Kita bangunkan sendiri. Bangunkan sendiri? Ya, kita bangunkan sumber Greenland dengan tangan kita sendiri dan hilangkan alasan Amerika untuk campur tangan. Kita boleh katakan, mengapa perlu? Sedangkan kami sudah melakukannya dengan baik. Suasana bilik mesyuarat berubah sedikit. Buat kali pertama, ada sepercik harapan. Itu idea yang baik, betul. Jika kita menunjukkan keupayaan pembangunan, Amerika tidak akan berani bertindak melulu. Semakin ramai yang mengangguk. Tetapi saya tidak boleh, karena saya tahu betapa sukarnya pembangunan sendiri itu. Pengarah, kenapa wajah Anda begitu muram? Rasmussen bertanya. Saya mengeluh. Idea yang bagus. Tetapi, adakah kita mempunyai teknologi itu? Bilik mesyuarat kembali senyap. Tiada siapa yang dapat menjawab, karena kami tidak memilikinya. Greenland mempunyai suhu purata 20 derajat. Pada musim sejuk, ia boleh mencecah 50 derajat. Laut membeku selama 8 bulan setahun, dengan ketebalan ais melebihi 2 meter. Saya menyambung perlahan-lahan. Untuk menggali mineral dalam persekitaran itu dan mengangkutnya melalui laut, kita memerlukan teknologi khas. Kapal pemecah, ais, peralatan penggerudian kutub, kemudahan penjanaan kuasa yang beroperasi pada suhu 50 derajat kutub. Adakah kita memilikinya? Kesunyian menyelubungi. Tiada siapa yang dapat menjawab. Denmark adalah negara kecil. Kami hampir tiada industri pembinaan kapal atau industri berat. Penjanaan kuasa dan pertanian adalah tonggak utama. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Pegawai muda itu bertanya dengan nada kecewa. Kita tidak boleh membangunkan, kita tidak mahu menyerahkannya kepada Amerika, dan kita tiada kekuatan untuk mempertahankan. Apa yang boleh kita lakukan? Saya tidak dapat menjawab. Itulah dilema kami. Selepas mesyuarat, saya kembali ke pejabat. Di meja saya terdapat timbunan laporan. Kajian geologi Greenland, anggaran rizab sumber, analisis keboleh-laksanaan pembangunan. Data yang saya kumpulkan selama 32 tahun. Tetapi pada saat ini, semuanya terasa tidak berguna. Apa gunanya 38,6 juta tan UNB?
jika kita tidak boleh mengeluarkannya. Saya mengeluh dan terduduk di kerusi. Tiba-tiba telepon berdering. Nama yang muncul di skrin adalah Margrethe Nielsen, Ketua Kerajaan Autonomi Greenland. Saya cepat-cepat mengangkat telepon. Ketua Setiausaha Nielsen. Bagaimana mesyuarat pagi tadi? Suaranya lebih tajam daripada biasa. Sejujurnya, tiada jawaban yang ditemui. Saya terdengar hembusan nafas dari hujung talian. Sama di sini, Parlemen Nuuk dalam keadaan kucar-kacir. Nuuk adalah ibu kota Greenland, sebuah bandar kecil dengan 19.000 penduduk, tetapi tempat kerajaan autonomi Greenland berada. Bagaimana reaksi penduduk? Kompleks, kata Nielsen. Kebanyakan orang tidak mahu menyerahkannya kepada Amerika. Tetapi, mereka juga mempunyai banyak rungutan terhadap Denmark. Hati saya terasa sakit. Rungutan apa? Ia telah menjadi wilayah Denmark selama lebih 200 tahun. Tetapi apa yang telah kita lakukan untuk mereka? Sumber dibiarkan tertanam, infrastruktur teruk, dan orang muda meninggalkan tanah air karena tiada pekerjaan. Suaranya meninggi. 30-86 juta tan UNB terkubur di bawah tanah tempat 56.000 penduduk Greenland duduk, tetapi purata pendapatan kami tidak sampai separuh daripada Denmark. Adakah ini munasabah? Saya terdiam. Dia betul. Oleh itu, ada yang berkata, apa kata kita pergi ke Amerika, sekurang-kurangnya mereka akan membangunkan. Saya terkejut. Mereka tidak sungguh-sungguh berpikir begitu, bukan? Ada yang sungguh-sungguh, terutamanya di kalangan generasi muda. Apa yang Denmark lakukan selama 200 tahun, bukankah lebih baik jika Amerika melabur dan membangunkan? Itulah perdebatan mereka. Saya menggenggam gagang telepon. Sudah tentu, majoriti menentang. Nielsen menambah. Tiada siapa mahu menjadi negeri Amerika yang ke-51, tetapi jika tiada alternatif yang realistik, saya tidak tahu bagaimana pendapat rakyat akan berubah. Kita mesti buat alternatif. Kita mesti membangunkan sendiri. Saya berkata tegas. Sumber Greenland, untuk penduduk Greenland, dengan tangan kita sendiri. Saya terdengar ketawa pahit dari hujung talian. Kata-kata itu saya dengar 30 tahun lalu, 20 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tetapi mengapa keadaannya masih sama? Saya tidak dapat menjawab. Karena itu juga adalah fakta. Pengarah Hansen, suara Nielsen menjadi serius. Saya tidak mahu menyalahkan Denmark, tetapi kita mesti berhadapan dengan realiti. Adakah kita mempunyai teknologi pembangunan kutub? Adakah kita mempunyai kapal pemecah ais? Adakah kita mempunyai peralatan penggerudian yang beroperasi pada 50 Trasia? Tidak, bukan? Itulah masalahnya. Bukan tidak mahu, tetapi tidak mampu. Saya memandang keluar tingkap. Pelabuhan Copenhagen kelihatan. Tiada satupun kapal pemecah ais di antara kapal-kapal yang berlabuh. Jadi, apa yang patut kita lakukan? Saya bertanya. Kita tiada pilihan selain bekerja sama dengan negara yang mempunyai teknologi. Negara mana? Amerika tidak boleh, China lebih tidak boleh. Itulah masalahnya, bukan? Nielsen berkata dengan nada kecewa. Rusia di bawah sekatan dan negara lain tidak mempunyai banyak pengalaman Arktik. Perbualan terhenti. Buat masa ini, mari kita adakan persidangan video esok, cadang Nielsen. Kita bincangkan cadangan yang lebih konkret dengan ahli teras Parlemen Nuuk. Baik. Kita jumpa esok. Selepas meletakkan telepon, saya duduk terpinga-pinga seketika. 32 tahun kerjaya. Saya telah mengatasi pelbagai halangan, tetapi kali ini benar-benar jalan buntu. 38,6 juta tan UNB. Angka yang menakjubkan. Tetapi mineral itu terperangkap di bawah ais, 50 dra Cilisa. Dan kami tidak mempunyai teknologi untuk memecahkan ais itu dan mengeluarkannya. Teknologi adalah masalahnya. Semuanya kembali kepada teknologi. Saya menghidupkan komputer dan mula mencari. Teknologi pembangunan sumber Arktik, negara pemilik kapal pemecah ais, peralatan penggerudian kutub, puluhan hasil carian muncul. Rusia, Kanada, Norway, Amerika, China, tetapi tiada satupun negara yang selamat untuk bekerja sama. Rusia disekat oleh Barat, China mengintai Greenland, dan Amerika sedang mengancam kami. Tiada jawaban. Saya mematikan monitor. Kemudian saya mengeluarkan salah satu file lama dari laci meja.
Proyek Pembangunan Greenland, Kajian Keboleh-laksanaan 2008. Laporan yang dibuat 17 tahun lalu. Pada masa itu pun, kami menghadapi masalah yang sama. Sumber ada, tetapi teknologi pembangunan tiada. 17 tahun berlalu, tiada apa yang berubah. Malah, keadaan menjadi lebih buruk. Pada masa itu, Amerika tidak mengancam kami. Apa yang kita buat selama 17 tahun? Perasaan menyesal datang menyerbu. Pada masa itu, pintu diketuk. Pengarah, ada panggilan dari Norway. Norway? Oh, pengarah oleh Peter dari Institut Arktik Oslo. Saya mengangguk dan mengangkat telepon. Peter adalah veteran 40 tahun dalam pembangunan Arktik. Pengarah Hansen, lama tak jumpa. Pengarah Peter, apa hajat Anda? Saya lihat berita itu. Tentang Presiden Trump. Saya faham Anda dalam kesukaran. Saya menelepon karena mungkin boleh membantu. Saya berterus terang. Sejujurnya, kami buntu. Kami mahu membangunkan sendiri. Tetapi kami tiada teknologi. Saya tahu, kata Peter. Sebab itu saya telepon. Bagaimana kalau kita membentuk konsortium Eropa? Konsortium Eropa? Ya, Norway, Denmark, Jerman, Perancis bergabung tenaga. Mengumpulkan teknologi dan modal. Saya berpikir sejenak. Ia bukan ide yang buruk. Adakah itu mungkin? Tidak mudah, tetapi lebih baik daripada dirampas oleh Amerika. Bukan. Secara spesifik, teknologi apa yang paling diperlukan? Pertama sekali, kapal pemecah ais adalah kunci, jelas Peter. Kawasan sekitar Greenland dilitupi ais tebal 2-5 meter ke atas. Untuk memecahkannya dan mengangkut sumber, kapal pemecah ais berprestasi tinggi adalah wajib. Adakah Eropa mempunyai kapal pemecah ais sedemikian? Terdapat jeda. Sejujurnya, tidak ada. Tiada? Ya. Norway mempunyai beberapa kapal pemecah ais, tetapi untuk penyelidikan, tiada kapal pemecah ais komersial yang boleh mengangkut kargo besar sambil memecahkan ais. Jerman dan Perancis juga sama. Industri pembinaan kapal Eropa telah merosot sejak lama. Saya mengeluh. Jadi, kita perlu membina kapal pemecah ais baru. Kita boleh membina, tetapi masa adalah masalahnya. Untuk mereka bentuk dan membina kapal pengangkut gas asli cecair, pemecah ais berprestasi tinggi. Ia mengambil masa sekurang-kurangnya 7 hingga 8 tahun. Jika termasuk pembangunan teknologi, kita perlu jangka 15 tahun. 15 tahun? Ya. Itu pun jika semuanya berjalan lancar. Mata saya menjadi gelap. 15 tahun. Dalam masa itu, Amerika akan terus memberi tekanan, dan China akan sentiasa mengintai peluang. Terima kasih, pengarah Peter. Saya akan berpikir lebih lanjut. Selepas meletakkan telepon, saya merebahkan diri di meja. Kepala saya berdenyut-denyut. 15 tahun. Kami tiada 15 tahun. Presiden Trump mahukan hasil segera. Dia bukan orang yang akan menunggu 15 tahun. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya merenung siling. Pelbagai pikiran bermain di pikiran. Apa yang perlu dilakukan? Benarkah tiada jalan keluar? Pukul 10 pagi keesokan harinya, persidangan video dengan Nuuk, Greenland bermula. Di skrin terpampang Ketua Setiausaha Nielsen dan 5 ahli teras Parlemen Greenland. Wajah mereka semua tegang. Tadi malam, kami dihubungi oleh Kedutaan Amerika. Nielsen memulakan perbualan. Cadangan untuk berbincang secara tidak rasmi. Bincang? Tentang apa? Mereka mahu berunding terus dengan Kerajaan Otonomi Greenland. Tanpa Denmark, bilik mesyuarat kecoh. Berunding terus tanpa Denmark? Apa maksudnya? Mereka cuba memecah belahkan kita, kata saya. Taktik biasa untuk memisahkan Denmark dan Greenland. Betul, Nielsen mengangguk. Tetapi sejujurnya, ada yang mula goyah di Greenland. Mengapa? Karena Amerika menawarkan syarat yang sangat lumayan. Pelaburan tahunan 1 bilion, penciptaan 20.000 pekerjaan, peningkatan menyeluruh dalam infrastruktur perubatan dan pendidikan. Mendengar angka itu, saya terkejut. 1 bilion setahun, kira-kira 110 bilion kroner Denmark. Jumlah itu hampir separuh daripada belanjawan tahunan Greenland. Itu umpan, saya berkata tegas.
Mereka berpura-pura melabur pada mulanya, tetapi akhirnya mereka akan merampas semua sumber. Saya tahu. Tetapi kita tidak boleh hanya memberitahu penduduk bahwa Amerika jahat. Kita mesti menunjukkan alternatif. Rancangan konkret yang mengatakan, jika kita bekerja sama dengan Denmark, kita boleh mencapai ini. Jadi, saya bercadang untuk meneruskan konsortium Eropa, kata saya, menceritakan perbualan dengan Peter malam tadi. Norway, Jerman, Perancis bergabung tenaga untuk pembangunan bersama. Ekspresi orang di skrin berubah sedikit. Ide yang bagus, kata seorang ahli parlemen. Tetapi adakah ia mungkin? Bolehkah Eropa bersatu sebegitu? Kita mesti coba. Berapa lama masa yang diambil? Saya berterus terang. Menurut pengarah Peter, termasuk pembangunan teknologi, ia mengambil masa kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Orang di skrin mula bising. Saya akan mati sebelum itu. Adakah Amerika akan berdiam diri sepanjang tempo itu? Presiden Trump hanya mempunyai penggal 4 tahun, tetapi 15 tahun. Suasana menjadi keruh dengan cepat. Saya akan menghubungi Kementerian Ekonomi Jerman dan Kementerian Tenaga Prancis dahulu. Saya coba menenangkan, tetapi suasana skeptikal tidak surut. Selepas mesyuarat, saya segera menghubungi Jerman. Klaus Müller, Ketua Pasukan Dasar Arktik Kementerian Ekonomi di Berlin, adalah kenalan lama, pengarah Hansen. Pasti tentang Greenland. Ya, saya mahu membentuk konsortium pembangunan bersama Eropa. Bolehkah Jerman menyertai? Saya terdengar keluhan panjang dari hujung talian. Sejujurnya, kami juga berminat. 38,6 juta tan UNB, tiada negara yang tidak terliur. Namun ada masalah. Masalah apa? Teknologi. Sekali lagi teknologi. Industri pembinaan kapal Jerman hampir mati. Kapal pemecah ais, kami juga tidak boleh buat. Norway pun sama. Jika kita membangunkan yang baru, masa adalah masalah. Dengan aset kami, ia akan mengambil masa minimum 10 tahun, dan secara realistik, lebih dari 15 tahun. Jawaban yang sama sekali. Tambahan pula, sejujurnya, Miller merendahkan suaranya. Berlin tidak mahu mencetuskan kemarahan Amerika. Kami sudah bermasalah dengan Trump mengenai isu perdagangan. Jika kami mencampuri urusan Greenland, kami mungkin menerima balasan yang lebih besar. Jadi, Jerman akan menarik diri? Saya rasa penyertaan rasmi adalah sukar. Maaf, selepas meletakkan telepon, saya duduk terpinga-pinga seketika. Saya kemudian menghubungi Prancis. Hasilnya serupa. Berminat, tetapi konfrontasi langsung dengan Amerika adalah beban. Dari segi teknologi, sukar untuk melakukannya sendiri. Terlalu lama, semua alternatif tersekat. Saya berdiri di tepi tingkap pejabat dan melihat Copenhagen. Kapal kargo berulang-alik di atas laut kelabu. Tiada satupun kapal pemecah ais di antara kapal-kapal itu. Realiti itu kini terasa pahit. 2. 17 juta kilometer kuadrat tanah. 38,6 juta tan UNB. Kami mempunyai harta yang menakjubkan di tangan, tetapi tiada cara untuk mengeluarkannya. Adakah akhirnya kita akan menyerahkannya kepada Amerika? Pada saat pikiran itu melintas, kemarahan membuak. Tanah yang telah menjadi wilayah Denmark selama lebih 200 tahun, diserahkan kerana ugutan. Itu adalah penghinaan negara. Tetapi tiada alternatif. Eropa tiada teknologi dan kurang kemahuan. Rusia disekat, Cina lebih berbahaya. Benarkah tiada jalan keluar? Tiba-tiba, pintu diketuk. Seorang penyelidik muda masuk. Emil Christensen, pekerja baru yang baru menyertai tahun ini. Apa dia, Christensen? Saya ada laporan, pengarah. Analisis semasa teknologi pembangunan sumber Arktik. Saya buat sendiri. Saya tiada masa untuk melihat itu sekarang, kata saya dengan jengkel. Tetapi Christensen tidak berputus asa. Pengarah, Anda mesti lihat ini. Amerika juga tiada teknologi itu. Apa? Saya terhenti. Amerika juga tidak boleh membina kapal pengangkut LNG Cryo pemecah ais. Kapasiti pengeluaran tahunan mereka sifar. Apa yang kamu cakap? Amerika adalah kuasa besar dunia. Industri pembinaan kapal berbeza. Industri pembinaan kapal komersial Amerika sebenarnya telah runtuh. Mereka membina kapal perang, tetapi kapal khas komersial, terutamanya kapal pemecah ais teknologi itu tiada.
Saya mengambil laporan yang dihulurkan oleh Christensen. Tangan saya menggeletar semasa membelek halaman. Jadi, walaupun Amerika mengambil Greenland, mereka tidak boleh membangunkan, tidak boleh bersendirian. Mereka mesti menyerahkannya kepada seseorang. Kepada siapa? Christensen membuka satu halaman dalam laporan itu. Nama yang tidak dijangka tertulis di situ. Malaysia. Malaysia? Saya tidak percaya mata saya. Malaysia di Asia itu? Ya, Malaysia. Malaysia. Christensen menuding pada data. Kapal pengangkut LNG Krio pemecah ais, 100% bahagian pasaran global. Kesemua 15 kapal pemecah ais, Projek Yamal Rusia, dibina di Malaysia. Harga seunit, 10 bilion ringgit. Mampu memecahkan ais setebal 2,5 meter dan beroperasi pada 0,52 gras. Angka-angka itu menusuk mata saya. 100% bahagian pasaran. Adakah perkara seperti itu mungkin? Ia fakta. Dalam bidang ini, Malaysia adalah tunggal. Kapal yang Amerika tidak boleh buat, China tidak boleh buat, Eropah tidak boleh buat, hanya Malaysia boleh buat. Saya terdiam seketika. 32 tahun saya mengkaji sumber Arktik. Saya tidak pernah mempertimbangkan Malaysia secara serius. Saya hanya tahu tentang bandar modern, minyak sawit, dan menara berkembar. Mengapa baru sekarang kamu beritahu saya? Saya juga baru tahu. Syarikat Malaysia melakukan kerja mereka secara senyap-senyap, jadi ia tidak begitu dikenali. Christensen membuka halaman seterusnya. Dan ada yang lebih penting. Apa? Amerika sudah menghubungi Malaysia. Apa? Saya melompat berdiri. Rundingan pembinaan kapal sedang dijalankan antara AS dan Malaysia di Washington. Ia berkaitan dengan menggunakan teknologi Malaysia untuk proyek LNG Alaska. Saya rasa pening. Amerika mengancam untuk mengambil Greenland dan pada masa yang sama menghulurkan tangan kepada Malaysia. Jadi, saya menyusun pikiran perlahan-lahan. Walaupun Amerika mengambil Greenland, akhirnya pembangunan itu mesti diserahkan kepada Malaysia? Ya, tepat sekali. Kalau begitu, kita juga, ya, pengarah. Christensen mengangguk. Jika kita bekerja sama dengan Malaysia, kita boleh membangunkan tanpa Amerika. Saya kembali memandang keluar tingkap. Matahari terbenam di seberang Copenhagen. Dalam kegelapan yang menjelang, saya merasakan ada sudut hati saya yang terang secara misteri. Malaysia? Saya berbisik. Saya perlu mengetahui lebih lanjut tentang negara itu. Saya tidak tahu pada masa itu. Penemuan kecil ini akan mengubah segala-galanya. Kebenaran yang Amerika tidak tahu, dan Eropah juga tidak tahu. Kunci sebenar Arktik dipegang bukan oleh kuasa besar, tetapi oleh negara di seberang dunia. Malam itu, saya membaca laporan yang diberikan oleh Christensen dari awal hingga akhir. Malaysia. Malaysia. Sejujurnya, sebagai pakar Arktik, saya tidak pernah menganggap negara ini secara serius. Tetapi semasa saya membaca laporan itu, tanggapan saya sama sekali terbalik. Kapal pengangkut LNG Krio pemecah ais, 100% bahagian pasaran global. Saya membaca ayat itu 3 kali. 100%? Adakah angka itu mungkin? Malaysia kini satu-satunya negara yang boleh membina kapal pengangkut LNG Krio pemecah ais. Laporan itu menyatakan fakta dengan tenang. Kesemua 15 kapal pemecah ais yang digunakan dalam proyek Yamal Rusia dibina di limbungan kapal Malaysia. Proyek Yamal, saya tahu nama itu. Proyek pembangunan gas asli semenanjung Yamal di lingkaran Arktik Rusia. Pembangunan sumber kutub berskala terbesar di dunia. Tetapi saya baru tahu bahwa teknologi terasnya datang dari Malaysia. Saya segera menghidupkan komputer dan membuat carian tambahan. Proyek Yamal, kapal pemecah ais, limbungan kapal Malaysia, hasil carian membanjiri skrin. Artikel berita, kertas akademik, laporan industri. Semakin saya membaca, semakin besar kejutan yang saya rasai. Proyek Yamal, semua kontrak dianugerahkan kepada limbungan kapal Malaysia. Kapal pemecah ais Krio kelas tertinggi pertama di dunia lahir di Malaysia. Kapal yang Rusia pun tidak boleh buat, hanya Malaysia yang mampu. Saya memanggil Christensen. Adakah ini pasti? Ya, pengarah. Kami mengesahkannya berulang kali. Malaysia benar-benar mempunyai 100% bahagian pasaran terhadap kepada kapal pemecah ais.
Jika termasuk kapal tangki LNG biasa, Malaysia menguasai kira-kira 70%. 70%. Saya terkejut sekali lagi. Bagaimana ini boleh berlaku? Malaysia bukan negara lingkaran Arktik. Itulah ironinya, kata Christensen. Negara yang paling jauh dari Arktik, menguasai teknologi Arktik. Saya duduk kembali di kerusi dan berpikir, 32 tahun kerjaya. Saya menganggap teras pembangunan Arktik adalah kuasa geopolitik, Rusia, Kanada, Norway, Amerika. Negara-negara yang bersempadan dengan Arktik. Saya menyangka mereka secara semula jadi memiliki teknologi. Tetapi realitinya adalah sebaliknya. Negara yang paling jauh dari Arktik memegang teknologi teras. Saya perlukan maklumat yang lebih terperinci. Saya memutuskan. Saya mesti menyiasat industri pembinaan kapal Malaysia secara menyeluruh. Perlu saya sediakan bahan tambahan? Tidak. Saya mahu mengesahkan sendiri. Saya mengambil telepon. Dr. Hansberg dari Institut Penyelidikan Marin Norway. Beliau adalah pakar kejuruteraan kapal dengan 40 tahun pengalaman. Dr. Berg, lama tak jumpa. Saya Hansen. Pengarah Hansen, apa hajat Anda? Saya ingin bertanya tentang industri pembinaan kapal Malaysia, khususnya mengenai kapal pemecah ais. Saya terdengar ketawa dari hujung talian. Ah, tentang itu. Anda akhirnya berminat? Akhirnya, sejujurnya, saya sendiri pada mulanya tidak percaya bahwa Malaysia menguasai teknologi itu. Tetapi ia adalah fakta, 100% fakta. Suara Dr. Berg menjadi serius. Pengarah Hansen, tahun lalu saya melawat sendiri limbungan kapal di Johor, Malaysia. Sendiri? Ya. Di sana mereka sedang membina kapal pemecah ais untuk proyek Yamal. Bagaimana keadaannya? Terdapat jeda, sejujurnya. Mengejutkan. Dari aspek mana? Dr. Berg menyambung perlahan-lahan. Pertama, skalanya sangat besar. Satu dok sahaja bersaiz 10 padang bola sepak. Mereka membina beberapa kapal pemecah ais serentak di sana. Serentak? Ya. Limbungan kapal Eropa mengambil masa 3 hingga 4 tahun untuk membina satu kapal, tetapi Malaysia menghasilkan 6 dalam tempoh yang sama. Saya mencatat sambil mendengar, bagaimana dengan teknologi? Itu yang benar-benar menakutkan, suara Dr. Berg merendah. Anda tahu betapa sukarnya teknologi kapal pengangkut LNG Cryo pemecah ais? Anda perlu belayar sambil memecahkan ais. Itu sahaja. Tidak cukup, jelas Dr. Berg. Gas asli cecair perlu disimpan pada 163 graseyen. Tetapi kapal pemecah ais bergerak ke hadapan sambil memecahkan ais tebal. Impak yang dihasilkan sangat besar. Ya, tangki Cryo pada 163 dras dan impak pemecahan ais perlu ditahan serentak. Ini adalah teknologi yang bertentangan sepenuhnya. Suhu sangat rendah menyebabkan pengecutan, impak menyebabkan getaran. Betapa sukarnya untuk menyelesaikan kedua-dua masalah ini serentak. Saya mengangguk. Sebab itu, negara lain tidak boleh buat. Betul, Amerika coba, tetapi menyerah. China pun sama. Tetapi Malaysia berjaya melakukannya. Bagaimana? Itu misteri, kata Dr. Berg. Industri pembinaan kapal Malaysia bermula secara serius pada tahun 1970-an. Dalam masa 50 tahun sahaja, mereka berada di puncak dunia. Dalam bidang yang paling sukar pula, saya kehilangan kata-kata. 50 tahun. Sejarah industri pembinaan kapal Denmark melebihi 300 tahun, tetapi kini kami tiada satu pun limbungan kapal yang baik. Tetapi Malaysia menakluki dunia dalam 50 tahun. Jika begitu, saya bertanya dengan berhati-hati, adakah mungkin untuk bekerja sama dengan limbungan kapal Malaysia? Mungkin. Tetapi, Anda perlu beratur. Beratur, permintaan dari seluruh dunia membanjiri mereka. Amerika, Australia, Qatar, Arab Saudi. Baki tempahan di limbungan kapal Malaysia kini melebihi 4 tahun. 4 tahun. Mendengar perkataan itu, rasa cemas kembali. Amerika sudah menghubungi mereka, bukan? Jika kita terlambat, terima kasih Dr. Berg. Bantuan Anda sangat berharga. Selepas meletakkan telepon, saya segera bertindak.
Saya menghubungi penolong ketua setiausaha Rasmussen dan meminta mesyuarat tergempar. Pengarah Hansen, ada apa? Berita buruk lagi? Tidak. Mungkin ini berita baik. Di bilik mesyuarat, saya membentangkan hasil penyelidikan 2 hari lalu. Teknologi pemecah ais Malaysia, 100% bahagian pasaran, semua proyek Yamal milik mereka. Ekspresi orang yang mendengar perlahan-lahan berubah. Tunggu sebentar. Rasmussen mengangkat tangan. Malaysia mempunyai teknologi sebegitu. Mengapa kita tidak tahu? Saya juga tidak tahu. Saya mengakui dengan jujur, tetapi ini adalah fakta. Disahkan melalui pelbagai saluran. Jadi, Amerika juga tiada teknologi ini? Ya. Limbungan kapal Amerika tidak boleh membina satupun kapal pemecah ais Krio. Bilik mesyuarat kecoh. Maksudnya, pegawai muda itu menyimpulkan, walaupun Amerika mengambil Greenland, akhirnya pembangunan itu mesti diserahkan kepada kapal Malaysia. Ya, maka, jika kita bekerja sama dengan Malaysia, kita boleh membangunkan tanpa Amerika. Secara teori, ya, suasana bilik mesyuarat mula berubah. Buat kali pertama, ada sepercik harapan. Tetapi kita perlu pengesahan. Saya menambah dengan berhati-hati. Adakah Malaysia benar-benar bersedia untuk bekerja sama dengan kita? Dan adakah teknologi mereka benar-benar boleh digunakan di Greenland? Bagaimana kita nak sahkan? Hanya ada satu cara, pergi sendiri. Saya membuat keputusan ke Malaysia. 2 minggu kemudian, saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Ini adalah kali pertama saya menjejakkan kaki ke tanah Asia. Kesan pertama sebaik sahaja saya keluar dari lapangan terbang ialah tenaga. Kelajuan orang berjalan pantas, eskalator pantas, kereta api pantas, semuanya bergerak tanpa henti. Berbeza sama sekali dengan suasana santai di Copenhagen. Adakah tenaga inilah yang membina Malaysia? Saya berfikir dalam hati. Keesokan paginya, saya menuju ke Johor, kawasan limbungan kapal berada. Saya menaiki kereta api laju. Ramai orang bekerja di dalam kereta api, membuka komputer riba dan mengadakan mesyuarat, bercakap di telepon. Benar-benar negara yang rajin. Apabila tiba di Johor, saya terkejut lagi. Struktur gergasi terapung di atas laut, kren, dok, kapal yang sedang dibina. Skalanya di luar imajinasi. Di pintu masuk limbungan kapal, seorang pemandu sedang menunggu, Ahmad Tarik, pengarah bahagian kapal Kutub. Pengarah Hansen, selamat datang. Jauh perjalanan. Mari kita mulakan lawatan limbungan kapal dengan segera. Bahasa Inggrisnya, fasih. Ya, sila. Apabila bas memasuki limbungan kapal, saya ternganga. Ini limbungan kapal? Ya, Ahmad tersenyum. Panjang satu dok di sini ialah 640 meter. 640 meter. Ya. Panjang 2 menara Eiffel diletakkan mendatar. Saya memandang keluar tingkap. Ia benar-benar tidak berkesudahan. Struktur keluli gergasi berdiri tegak, dan beribu-ribu pekerja mengimpal, menghasilkan percikan api. Berapa banyak kapal yang sedang dibina serentak sekarang? Di limbungan kapal ini sahaja, 12 buah kapal, 5 kapal tangki LNG, 4 kapal kontena, dan 3 kapal pemecah ais Krio. Itulah kapal pemecah ais yang saya datang untuk lihat. Bolehkah saya lihat kapal pemecah ais itu? Sudah tentu. Mari kita pergi sekarang. Bas bergerak ke tepi dok. Dan di sana, saya menerima kejutan terbesar dalam hidup saya. Ini kapal pemecah ais Krio. Di hadapan saya berdiri kapal seperti raksasa. Panjangnya 299 m, lebar dan tingginya standing dengan bangunan 15 tingkat. Bahagian haluan depan sangat mengagumkan. Bukan bentuk tajam, tetapi bulat dan tebal, seperti kereta kebal berperisai besi. Reka bentuk haluan itu adalah kunci, jelas Ahmad. Kapal biasa membelah air, tetapi kapal pemecah ais naik di atas ais dan memecahkannya dengan beratnya. Seberapa tebal ais yang boleh dipecahkan? 2,5 meter. Secara berterusan, tanpa berhenti, saya memandang kapal gergasi itu. Saya dapat bayangkan ia berlayar melalui ais tebal Arktik. Kuasa enjin adalah 45 megawatt. Kuasa yang boleh membekalkan elektrik kepada sebuah bandar kecil. Saya terus bertanya sambil mencatat.
Sejauh mana suhu yang boleh ditahan? Beroperasi seperti biasa sehingga 52 gras, 52 derajat. Suhu musim sejuk yang sebenar di Greenland. Dan yang paling penting, Ahmad menunjuk ke bahagian tengah kapal, tangki ini akan dimasukkan di sini. Kapasiti 174.000 meter padu. Suhu tangki adalah 163 grade Celsius. Saya membuat pengiraan ringkas. Luar kapal, 52 gradus. Dalam tangki, 163 gradus. Perbezaan suhu lebih daripada 100 darjah. Dan ia perlu menahan impak ais. Bagaimana ini mungkin? Teknologi membran kriokomposit, teknologi Malaysia, jelas Ahmad, struktur selaput ultra nipis yang diperbuat daripada alloy khas, tidak mengecut pada suhu ultra rendah dan menahan impak. Kami adalah satu-satunya di dunia yang mengkomersialkan teknologi ini. Satu-satunya, ya, Amerika, China, Eropa, semua cuba, tetapi gagal. Saya terdiam. Saya teringat kata-kata Dr. Berg dari Norway, Malaysia, menguasai teknologi itu. Ia bukan sekadar membual. Mari kita berehat dan berbincang. Cadang Ahmad. Kami berpindah ke bilik mesyuarat di dalam limbungan kapal. Dok gergasi kelihatan di luar tingkap. Pengarah, kata Ahmad sambil menghulurkan kopi. Sejujurnya, boleh saya tahu mengapa Denmark tiba-tiba berminat dengan kami? Saya teragak-agak seketika. Tetapi tiada sebab untuk menyembunyikan. Ini untuk Greenland. Greenland? Ya. Seperti yang Anda tahu, Amerika memberi tekanan. Kami perlukan alternatif. Mata Ahmad menjadi tajam. Maksud Anda, pembangunan sumber Greenland? Betul. 38,36 juta tan UNB. Tetapi sukar untuk dibangunkan karena persekitaran kutub. Jadi, kami perlukan teknologi Malaysia. Ya, sejujurnya, memang begitu. Ahmad tersenyum. Sebenarnya, saya sudah menjangkakannya. Jangkakan? Kami juga melihat berita Greenland. Apabila pengarah menghubungi, saya pikir, akhirnya mereka datang. Saya sedikit gemetar. Akhirnya, Amerika menghubungi kami dahulu. Apa? Saya tersentak. 3 bulan lalu. Mereka menawarkan kerjasama berkaitan proyek Alaska. Hati saya sejuk. Amerika menghubungi mereka dahulu, ya. Dan 2 bulan lalu, Australia datang. Sebulan lalu, Qatar. Laluan Arktik dibuka, dan seluruh dunia mula berminat dengan kapal pemecah ais krio Malaysia. Saya berasa cemas di dalam. Kami sudah terlambat. Jadi, adakah Anda sudah menandatangani kontrak dengan Amerika? Belum. Masih dalam rundingan. Kami tidak suka syarat Amerika. Syarat apa? Ahmad teragak-agak. Amerika maukan pemindahan teknologi. Bukan hanya membeli kapal, tetapi mau teknologi itu juga. Sudah tentu Anda tolak? Ya. Kami tidak boleh memberikan teknologi yang kami kumpulkan selama 30 tahun begitu sahaja. Harapan muncul pada saya. Jadi, ada kemungkinan kerjasama dengan Denmark? Ada kemungkinan, jawab Ahmad. Tetapi ada syarat. Syarat apa? Ia mesti perkongsian. Bukan hanya membeli kapal secara sepihak, tetapi hubungan kerjasama jangka panjang. Boleh Anda jelaskan? Malaysia akan mendapat saham dalam pembangunan sumber Greenland. Kami menyediakan teknologi dan kapal, dan sebagai balasan, kami mendapat sebahagian daripada UNB. Saya berpikir, itu bukan sekadar urus niaga. Ia adalah pakatan strategik. Ini bukan keputusan yang boleh saya buat sendiri. Saya faham. Sila berbincang dengan negara Anda dan hubungi kami, kata Ahmad sambil berdiri. Hanya ingat satu perkara. Amerika dan China sedang menghubungi kami, masa tidak banyak. Sekembalinya dari Malaysia, saya segera melapor kepada Rasmussen. Di bilik mesyuarat, Menteri Tenaga turut hadir. Apa pendapat Anda selepas melihatnya sendiri? Tanya Menteri. Sejujurnya, mengejutkan. Saya memaparkan gambar yang saya ambil di Malaysia. Dok 640 meter, kapal pemecah ais krio 299 meter, pemandangan beribu-ribu orang bekerja serentak. Ini bukan sekadar limbungan kapal. Ini adalah ekosistem industri gergasi. Adakah ia tahap yang kita boleh capai? Mustahil, kata saya tegas. Sekurang-kurangnya 30 tahun. Itu pun jika kita bermula sekarang.
Kesunyian yang berat menyelubungi bilik mesyuarat. Jadi, apa pilihan kita? Tanya menteri. Saya menukar slide. 2. Pertama, tunduk kepada Amerika. Serahkan Greenland dan biarkan mereka membangunkan sesuka hati. Itu tidak boleh. Kedua, bekerja sama dengan Malaysia, meminjam teknologi mereka dan membangunkan sendiri. Apa yang Malaysia mahu? Perkongsian. Mereka juga mau sebahagian daripada UNB. Menteri berfikir sejenak. Bagaimana dengan reaksi Amerika jika kita bekerja sama dengan Malaysia? Disitulah menariknya, saya tersenyum. Amerika juga perlukan Malaysia. Apa maksudnya? Industri pembinaan kapal Amerika telah runtuh. Mereka tiada keupayaan untuk membina kapal yang diperlukan. Saya memaparkan data baru. Kapasiti pengeluaran tahunan limbungan kapal komersial Amerika kurang daripada satu kapal besar. Malaysia, lebih 100 kapal besar. Bilik mesyuarat kecoh. 100 berbanding 1. Ya, sebab itulah Amerika juga menghulurkan tangan kepada Malaysia. Saya yakin saya menekankan, walaupun Amerika mengambil Greenland, akhirnya mereka mesti menyerahkan pembangunan kepada Malaysia, kerana mereka tiada teknologi. Maksudnya, Rasmussen menyimpulkan, tidak kira siapa yang memiliki Greenland, Malaysia diperlukan. Tepat. Kalau begitu, bukankah Malaysia pemenang sebenar? Anda boleh melihatnya begitu. Semasa Amerika dan kita bertarung, Malaysia mendapat kedua-duanya dengan teknologi. Suasana aneh menyelubungi bilik. Tetapi adakah Anda tahu ini? Saya menyambung. Amerika nampaknya belum tahu fakta ini sepenuhnya. Apa maksud Anda? Pentadbiran Trump mendesak untuk mendapatkan Greenland, tetapi mereka tidak pernah menjelaskan secara konkret bagaimana mereka akan membangunkan. Kenapa? Kerana mereka fikir mereka boleh melakukannya dengan teknologi domestik. Tetapi realitinya, mereka tidak boleh. Amerika tidak boleh membangunkan Greenland sendirian. Saya membuat kesimpulan, jika Amerika mengambil Greenland, ia akan menjadi masalah bagi mereka, kerana mereka tiada teknologi pembangunan. Akhirnya mereka perlu meminta pertolongan Malaysia. Jika begitu, apa bezanya dengan kita? Mata menteri bersinar. Maksudnya, jika kita bekerja sama dengan Malaysia dahulu, alasan Amerika akan hilang. Hujah mereka bahawa Denmark tidak mampu membangunkan, jadi kami harus melakukannya, tidak akan berfungsi lagi. Suasana bilik mesyuarat berubah sepenuhnya. Daripada putus asa pada awalnya, ia bertukar kepada harapan. Kita mesti mulakan rundingan rasmi dengan pihak Malaysia, kata menteri. Pengarah Hansen, boleh saya serahkan rundingan awal kepada Anda? Sudah tentu, jawab saya. Tetapi saya beri satu amaran. Masa tidak banyak. Amerika, Australia, Qatar, semuanya beratur di Malaysia. Jika kita terlambat, kita akan kehilangan peluang. Baiklah, kita akan uruskan ini sebagai keutamaan tertinggi. Selepas mesyuarat, saya kembali ke pejabat. Pelabuhan Copenhagen kelihatan di luar tingkap. Pemandangan yang membuat saya berputus asa 2 minggu lalu kini kelihatan berbeza. Malaysia. Saya berbisik. Negara yang paling jauh dari Arktik, tetapi memegang kunci Arktik. Benar-benar ironi. Pada masa itu, telepon berdering. Ketua Setiausaha Nielsen dari Greenland. Pengarah Hansen, Anda baru balik dari Malaysia, bukan? Ya. Semalam. Bagaimana keadaannya? Anda mesti lihat sendiri, Ketua Setiausaha. Kata-kata tidak dapat menjelaskannya. Begitu. Saya juga ada, melihat berita sedikit mengenai industri pembinaan kapal Malaysia. Berita apa? Artikel media Malaysia. Tajuknya mengejutkan. Malaysia menguasai dunia. Teknologi kriopemecah ais tiada tandingan. Saya mengangguk. Teknologi Malaysia adalah nyata. Ketua Setiausaha. Saya fikir kita mesti mulakan rundingan dengan Malaysia. Saya juga fikir begitu, kata Nielsen. Parlimen Greenland juga menunjukkan minat. Reaksi mereka, bukan Amerika, bukan China, rakan kongsi ketiga itu tidak buruk. Bagaimana reaksi Amerika? Nampaknya, mereka belum tahu lagi bahawa kita menghubungi Malaysia. Kita mesti bergerak pantas sebelum Amerika sedar. Saya setuju. Saya menamatkan panggilan dan memandang keluar tingkap. Matahari terbenam. Matahari terbenam merah menyala di pelabuhan.
Kebenaran yang Amerika tidak tahu dan Eropah juga tidak tahu. Saya berbisik sendirian. Kunci sebenar Arktik dipegang bukan oleh kuasa besar, tetapi oleh Malaysia. Rundingan berjalan pantas. Pihak Malaysia lebih proaktif daripada yang dijangka. Kami juga berminat dengan proyek Greenland, kata Takahashi, penolong setiausaha Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Malaysia yang terbang dari Kuala Lumpur, mendapatkan UNB adalah proyek penting bagi ekonomi Malaysia. Di bilik mesyuarat Agensi Tenaga Copenhagen, wakil kedua-dua negara duduk berhadapan. Apa syarat yang Malaysia inginkan? Tanya Rasmussen. 3 perkara utama, Takahashi melipat jarinya. Pertama, sebahagian saham dalam pembangunan UNB Greenland. Kedua, penyertaan dalam pembinaan hub logistik laluan Arktik. Ketiga, perkongsian strategik jangka panjang. Tiada pemindahan teknologi, tiada pemindahan teknologi. Sebaliknya, kami akan mengetuai pembinaan dan operasi kapal, syarat yang munasabah. Mereka tidak cuba menelan semuanya seperti Amerika. Berapa banyak saham yang Anda mahu? 500 show. 15%. Saya sedikit terkejut. Ia lebih rendah daripada yang dijangka. Mengapa begitu rendah? Kami bukan tamak, Takahashi tersenyum. 15% cukup untuk memenuhi keperluan Malaysia. Baki 85% adalah milik Denmark dan Greenland. Anda tahu apa yang Amerika minta? 51% saham dan keseluruhan hak operasi, bukan? Betul, kami berbeza. Ini adalah perkongsian, bukan penguasaan. Saya melihat Takahashi dengan lebih teliti. Matanya serius. Boleh saya tanya satu soalan? Sudah tentu. Mengapa Greenland? Bukankah banyak tempat lain, Australia, Kanada, Afrika? Takahashi berpikir sejenak dan menjawab, sejujurnya, karena China. China? Malaysia bergantung kepada China untuk banyak import UNB. Ini sama seperti menyerahkan tali leher kami. Saya mengangguk. Amerika juga dalam situasi yang sama. Bukan? Ya. Sebab itu kami perlukan alternatif. Dan Amerika perlukan alternatif. Greenland boleh menjadi alternatif itu. Tetapi jika Anda bekerja sama dengan kami, bukankah Anda akan bersaing dengan Amerika? Tidak semestinya, kata Takahashi dengan makna tersirat. Kami juga bekerja sama dengan Amerika. Mengenai proyek Alaska, jadi Anda bermain dua mata, bukan dua mata, tetapi kerjasama berbilang pihak, jelas Takahashi. Malaysia menyediakan teknologi, Denmark menyediakan Greenland, Amerika menyediakan pasaran dan modal, struktur menang-menang untuk semua. Saya berpikir, ini adalah rangka kerja yang tidak pernah saya bayangkan, bukan Amerika vs Denmark, tetapi kerjasama berbilang pihak dengan Malaysia sebagai paksi. Tetapi adakah Amerika akan menerimanya? Mereka terpaksa, kata Takahashi tegas. Amerika tiada teknologi. Mereka tidak boleh membangunkan Greenland maupun Alaska tanpa kami. Saya tahu kata-kata itu benar. Kelemahan Amerika. Kuasa besar, tetapi tidak berdaya dalam industri pembinaan kapal. Baiklah. Saya akan lapor kepada negara saya dan maklumkan jawaban. Selepas mesyuarat, saya menghubungi Ketua Setiausaha Nielsen. Ketua Setiausaha, Anda dengar syarat Malaysia, bukan? 15% saham, tanpa pemindahan teknologi, hanya pembinaan kapal. Ya, bukankah syarat itu terlalu baik? Nielsen tergelak. Amerika minta 51%, Malaysia hanya 15%. Saya juga meragui pada mulanya. Bimbang ada niat tersembunyi. Tetapi, Malaysia benar-benar cukup dengan 15% UNB. Kenapa? Malaysia mempunyai populasi 33 juta, lebih kecil daripada Amerika. Jumlah yang diperlukan sendiri adalah sederhana. Nielsen mengeluh. Adakah kita bernasib baik? Bukan nasib, saya ketawa. Nampaknya kita menemui jawaban yang lambat. Pada malam itu, terdapat berita menarik. Jabatan Negara AS menekan Denmark keluar ke meja rundingan Greenland. Pentadbiran Trump bergerak lagi. Tetapi kali ini, saya tidak takut karena kami mempunyai alternatif. Pagi berikutnya, saya menerima panggilan yang tidak dijangka. Pengarah Peter dari Norway. Pengarah Hansen, saya dengar Anda sedang berunding dengan Malaysia. Bagaimana Anda tahu?
Kobar cepat tersebar, Peter ketawa. Sebenarnya, saya menelepon karena satu sebab. Boleh kami sertai juga? Norway juga? Saya terkejut. Kami juga sangat berminat dengan pembangunan Arktik. Kami perlukan teknologi Malaysia, tetapi Norway adalah negara lingkaran Arktik, bukan? Adakah Anda tiada teknologi sendiri? Peter berkata dengan pahit. Saya benci mengakuinya, tetapi kami juga tidak boleh membina kapal pemecah ais krio. Hanya Malaysia yang boleh. Saya terhenti. Norway, negara utara yang menjadi negara terkaya di dunia dengan minyak. Negara manapun perlukan teknologi Malaysia. Pengarah Peter, bolehkah saya tanya satu soalan sahaja? Sudah tentu. Adakah Norway mengiktiraf Malaysia? Saya terdengar ketawa dari hujung talian. Jika tidak diiktiraf, apa yang berubah? Itu fakta. Peter menambah. Pengarah Hansen, dunia sedang berubah. Dahulu, pembangunan Arktik adalah persaingan antara Rusia, Kanada, Amerika, negara-negara lingkaran Arktik. Tetapi sekarang, ia berbeza. Negara yang memiliki teknologi adalah pemenang sebenar. Dan teknologi itu ada di Malaysia. Saya memandang keluar tingkap. Langit Copenhagen cerah. Langit yang hanya gelap 2 minggu lalu, kini bersinar terang. Pengarah, saya akan berbincang dengan pihak Malaysia mengenai penyertaan Norway. Terima kasih. Kami tunggu berita baik. Saya ketawa sendirian selepas meletakkan telepon. Semasa Amerika mengugut, Denmark panik, dan Eropa kucar-kacir, ada sebuah negara yang diam-diam mengumpulkan teknologi. Dan kini, dunia mula menyebut nama negara itu. Malaysia, negara yang paling jauh dari Arktik, bakal menjadi tuan Arktik. 3 minggu selepas rundingan bermula dengan serius, saya berada di pejabat Perdana Menteri di Copenhagen. Hari ini adalah hari keputusan. Perdana Menteri Mette Frederiksen, Menteri Tenaga, Menteri Luar Negeri, dan delegasi Kerajaan Autonomi Greenland, semua tokoh penting Denmark berkumpul. Pengarah Hansen, Perdana Menteri memanggil saya. Sila buat laporan akhir. Saya berdiri. Dokumen di tangan terasa berat. Tetapi hati saya ringan, karena saya mempunyai kepastian. Saya akan melaporkan hasil rundingan dengan pihak Malaysia. Saya memaparkan slide, syarat yang ditawarkan oleh Malaysia. Pertama, 15% saham pembangunan UNB. 15%? Bukankah itu terlalu sedikit? Tanya Menteri Luar Negeri. Ya, ia kurang daripada 1/3 daripada 51% yang diminta oleh Amerika. Mengapa mereka mahu begitu sedikit? Karena Malaysia mahukan perkongsian, bukan penguasaan. Saya beralih ke slide seterusnya. Kedua, penyertaan dalam pembinaan logistik laluan Arktik. Ketiga, perkongsian strategik jangka panjang. Tiada permintaan pemindahan teknologi. Sebaliknya, Malaysia mengetuai pembinaan dan operasi kapal. Bilik mesyuarat kecoh. Bukankah syarat ini terlalu bagus? Tanya Perdana Menteri. Saya juga meragui pada mulanya, saya berkata jujur. Tetapi saya melihat sendiri Malaysia dan saya faham. Kenapa? Malaysia adalah negara yang kekurangan sumber. Jadi, mereka bergantung pada teknologi sebagai nyawa. Bagi mereka, 15% UNB adalah isu kelangsungan hidup. Ia adalah jalan keluar untuk melepaskan diri daripada kebergantungan China. Setelah itu terjamin, mereka tidak berminat dengan selebihnya. Maksudnya mereka tidak tamak. Bukan tidak tamak, saya berpikir. Harus dikatakan, mereka tahu batas. Mereka hanya mendapatkan bahagian mereka dan tidak merampas lebih. Perdana Menteri mengangguk. Bertentangan dengan Amerika, bukan? Betul. Amerika mau semuanya. Sumber, teknologi, hak operasi, penguasaan, mereka mau mengambil semuanya. Tetapi Malaysia mengambil apa yang mereka perlukan dan meninggalkan baki untuk kita. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Semua orang kelihatan sedang berfikir. Ada satu lagi perkara yang lebih penting, saya menyambung. Walaupun Amerika mengambil Greenland, akhirnya pembangunan itu mesti diserahkan kepada Malaysia, karena mereka tiada teknologi. Saya memaparkan data, kapasiti pembinaan kapal komersial Amerika, kurang daripada 1 kapal setahun. Malaysia, lebih 100 kapal setahun. Maksudnya, jika kita bekerja sama dengan Malaysia dahulu,
alasan Amerika akan hilang. Hujah mereka bahwa Denmark tidak mampu membangunkan, jadi kami harus melakukannya, akan runtuh. Mata Perdana Menteri bersinar. Malaysia akan menjadi perisai kita. Tepat. Saya mengangguk. Teknologi Malaysia akan menangkis tekanan Amerika. Terdapat jeda. Pada masa itu, Ketua Setiausaha Nielsen dari Greenland mengangkat tangan. Bolehkah saya berkata sesuatu? Sudah tentu. Nielsen berdiri. Saya orang Greenland. Saya mewakili 56.000 penduduk. Sejujurnya, kami tidak percaya sesiapa. Suaranya bergetar. Amerika mahu merampas sumber kami, Denmark membiarkan kami selama 200 tahun, Cina kelihatan lebih berbahaya. Air mata Nielsen bergenang. Penduduk Greenland sentiasa terpaksa melihat wajah kuasa besar. Ia adalah tanah kami, tetapi kami tidak dapat mengawalnya. Bilik mesyuarat menjadi sunyi sepi. Tetapi Malaysia berbeza, Nielsen berkata dengan suara yang lantang. Mereka tidak cuba menguasai kami. Mereka melayan kami sebagai rakan kongsi. Mereka hanya meminta 15%. Baki 85% adalah milik kami. Beliau memandang Perdana Menteri, saya memilih Malaysia. Kerana mereka munasabah, kami boleh terima keputusan ini. Terima? Perkataan itu bergema di dalam bilik. Kami tidak boleh terima dirampas oleh kuasa besar, tetapi kami boleh terima untuk berkongsi kemenangan dengan rakan kongsi yang mempunyai teknologi. Nielsen menyambung, Malaysia adalah negara yang tiada sumber, tetapi kini mereka mempunyai teknologi terbaik dunia. Mengapa itu penting? Kerana ia memberi harapan. Ia menunjukkan kepada kami bahawa Greenland juga boleh mencapai kemajuan. Itulah skala Malaysia. Bilik mesyuarat kembali senyap. Perdana Menteri perlahan-lahan membuka mulut. Apa pendapat orang lain? Menteri Tenaga berkata dahulu. Saya juga menyokong Malaysia. Ia adalah pilihan terbaik dari sudut pandangan praktikal. Menteri Luar Negeri mengangguk. Saya akan menguruskan hubungan dengan Amerika. Kami boleh meyakinkan mereka bahawa kerjasama dengan Malaysia tidak bermakna mengecualikan Amerika. Perdana Menteri memandang saya. Pengarah Hansen, apa pendapat Anda? Saya berfikir sejenak. Sepanjang 32 tahun kerjaya, tiada keputusan yang lebih penting daripada ini. Perdana Menteri, saya berkata perlahan-lahan. 3 minggu lalu, saya tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Hanya Toyota, Sony, dan anime. Dan sekarang saya yakin, saya berkata tegas, kunci pembangunan Arktik dipegang bukan oleh kuasa besar, tetapi oleh Malaysia. Dan mereka adalah rakan kongsi yang boleh dipercayai. Perdana Menteri menarik nafas dalam. Baiklah. Beliau berdiri. Kerajaan Denmark akan meneruskan perkongsian strategik dengan Malaysia. Kami akan membangunkan sumber Greenland bersama-sama. Tepukan bergema di bilik mesyuarat. Saya berasa terharu. Saya teringat 3 minggu yang penuh putus asa. Ugutan Amerika. Sikap acuh tak acuh Eropa. Ketiadaan teknologi. Semuanya jalan buntu. Tetapi sekarang, ia berbeza. Nama Malaysia mengubah segala-galanya. Sebulan selepas pengisytiharan kerjasama. Reaksi dunia adalah di luar jangkaan. Perkongsian Arktik Denmark-Malaysia, model baru, break pada dominasi AS, Perikatan Negara Kecil, Malaysia bangkit sebagai kuasa Arktik, media melaporkannya secara meluas. Dan sesuatu yang lebih mengejutkan berlaku. Norway meminta untuk menyertai. Tolong masukkan kami juga. Bukan pengarah Peter, tetapi Menteri Tenaga Norway sendiri menghubungi. Kami perlukan teknologi Malaysia. Norway juga tidak boleh membina kapal pemecah ais krio. Negara lingkaran Arktik Norway meminta teknologi dari Asia Malaysia, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan 10 tahun lalu. Bukan Norway sahaja, Iceland, Finland, Sweden. Negara-negara Nordik berturut-turut menunjukkan minat. Kami mahu menyertai model Denmark-Malaysia. Forum Kerjasama Arktik dibentuk. Malaysia sebagai paksi teknologi. Negara-negara Nordik menyediakan sumber dan laluan. Paksi ketiga telah dilahirkan. Bukan Amerika, bukan Rusia, bukan Cina. Kadang-kadang saya melihat keluar tingkap dan berfikir, bagaimana ini boleh berlaku? 3 bulan lalu, kami tidak berdaya. Jika Amerika mengancam, kami hanya boleh tunduk.
Tetapi sekarang kami memegang tampuk kepimpinan. Dengan satu kata sahaja, Malaysia. Pada suatu hari, saya minum kopi dengan Christensen. Christensen, tanpa kamu, semua ini mustahil. Saya hanya membawa satu laporan. Laporan itu mengubah segala-galanya. Saya ketawa. Malaysia, kamu yang pertama beritahu saya. Christensen juga ketawa. Sejujurnya, saya pun terkejut. Saya tidak tahu Malaysia sehebat itu. Saya juga, kata saya. Saya bekerja sebagai pakar Arktik selama 32 tahun, tetapi saya terlepas pandang kunci teras. Kunci apa? Kunci pembangunan Arktik adalah teknologi, bukan lokasi. Saya memandang keluar tingkap. Walaupun melekat pada Arktik, jika tiada teknologi, tiada makna. Sebaliknya, walaupun berada di seberang dunia, jika ada teknologi, Anda boleh menjadi protagonis. Seperti Malaysia. Ya, seperti Malaysia. Pada masa itu, telepon bimbit saya berdering. Nombor antarabangsa yang tidak dikenali. Panggilan dari Amerika. Hello, Pengarah Hansen, bukan? Jabatan Negara AS, Biro Dasar Arktik. Saya terhenti. Apa hajat Anda? Kami menghubungi Anda mengenai perkongsian Denmark-Malaysia. Suaranya tegang. Amerika juga mahu menyertai. Apa? Saya tidak percaya telinga saya. Amerika mau menyertai? Ya. Tolong masukkan Amerika juga dalam pembangunan Greenland. Saya teringat keadaan 3 bulan lalu. Amerika yang mengancam dengan pasukan tentara. Amerika itu kini meminta untuk dimasukkan. Ada syarat, kata saya. Syarat apa? 15% saham, bukan 51%. Syarat yang sama dengan Malaysia. Kesunyian menyelubungi hujung talian, dan tiada permintaan pemindahan teknologi. Malaysia akan mengetuai pembinaan kapal. Adakah Anda terima? Selepas kesunyian yang lama, jawaban datang. Kami akan mempertimbangkannya. Saya menamatkan panggilan dan ketawa seketika. Christensen memandang saya dengan ekspresi bingung. Siapa yang telepon? Amerika. Amerika? Mereka kata apa? Mereka minta dimasukkan. Apa? Mata Christensen membulat. Amerika yang mengancam 3 bulan lalu? Ya, Amerika itu. Saya memandang keluar tingkap. Pelabuhan Copenhagen kelihatan. Pemandangan yang saya lihat dengan mata putus asa 3 bulan lalu kini kelihatan sama sekali berbeza. Akhirnya, ia berlaku, saya berbisik sendirian. Semasa Amerika dan Denmark bertarung, Malaysia mengambil semuanya. Tidak. Untuk lebih tepat, mereka tidak mengambil semuanya. Malaysia hanya mengambil bahagian mereka, 15%. Tetapi apa yang diperlukan untuk mendapatkan 15% itu adalah teknologi yang tiada pada sesiapa. Teknologi yang Amerika tiada, Eropah tiada, China tiada, hanya Malaysia yang miliki. Itulah sebabnya semua orang memerlukan Malaysia, dan Malaysia menuai hasil secara senyap. Saya mengambil telepon lagi. Kini giliran saya untuk menelepon Takahashi dari Malaysia. Takahashi, ada berita baik. Apa dia? Amerika telah menyerah. Mereka mau menyertai dengan syarat 15%. Saya terdengar ketawa dari hujung talian. Saya sudah jangkakannya. Amerika tiada pilihan, bukan? Mereka tiada teknologi. Suara Takahashi tenang. Pengarah Hansen, sekarang barulah permulaan sebenar. Apa maksud Anda? Greenland adalah butang pertama. Seluruh Arktik sedang terbuka. Saya merenung makna kata-kata itu. Greenland hanyalah permulaan. Laluan Arktik, Alaska, Utara Kanada, Yamal Rusia, sumber Arktik, bernilai triliun dolar sedang dibuka. Dan di semua tempat itu, teknologi Malaysia diperlukan. Takahashi. Saya bertanya dengan berhati-hati. Sejauh mana Malaysia berhasrat untuk pergi? Takahashi berpikir sejenak. Hanya apa yang diperlukan. Tidak lebih, tidak kurang. Jawaban itu mengagumkan. Hanya apa yang diperlukan. Maksudnya, mereka tidak tamak. Bolehkah saya tanya satu lagi soalan? Sudah tentu. Mengapa Malaysia begitu rendah hati? Sedangkan Anda memonopoli teknologi? Saya terdengar ketawa dari hujung talian. Bukan rendah hati. Ia strategi kelangsungan hidup. Takahashi menjelaskan. Malaysia adalah negara yang tiada sumber. Kami dikelilingi oleh kuasa besar.
Jika kami tamak, mereka akan bersatu dan menghancurkan kami. Jadi, kami mengambil apa yang diperlukan. Kami memastikan semua orang mendapat faedah, dan kami mengamankan bahagian kami di tengah-tengah itu. Saya mengangguk. Itulah cara Malaysia. Tidak memaksa seperti Amerika, tetapi menjadikan semua orang memerlukan mereka dengan teknologi, dan kemudian menuai hasil secara senyap. Terima kasih, Takahashi. Saya berharap kita akan menjadi rakan kongsi yang baik. Saya juga, pengarah. Mari kita buka Artik bersama-sama. Saya menamatkan panggilan dan berdiri di tepi tingkap pejabat. Matahari terbenam. Matahari terbenam. Januari di Copenhagen adalah singkat tetapi indah. Saya teringat pagi yang putus asa 3 bulan lalu. Ugutan Presiden Trump, kelemahan Eropa, ketiadaan teknologi. Semuanya jalan buntu. Tetapi kini, ia berbeza. Nama Malaysia adalah jawaban itu. Negara yang paling jauh dari Arktik, tetapi memegang kunci Arktik. Negara yang mengumpulkan teknologi secara senyap-senyap semasa dunia bertarung. Saya berbisik sendirian. Jika Malaysia, kami terima. Itulah pilihan Greenland, pilihan Denmark, dan akhirnya, ia akan menjadi pilihan dunia. Zaman kuasa besar akan berakhir. Zaman teknologi telah dibuka. Dan protagonis zaman itu adalah Malaysia, yang telah bersedia secara senyap di seberang dunia. Sehingga di sini adalah kisah mengejutkan yang dialami oleh Niels Hansen dari Agensi Tenaga Denmark di Copenhagen, Malaysia, yang menang dengan teknologi semasa kuasa besar bertarung. Jika Anda rasa kisah ini membanggakan, sila kongsi secara meluas bahwa teknologi kecil boleh membuat kuasa besar berlutut, bahwa teknologi adalah perkara yang paling berharga.